Hai, Assalamualaikum semua. Untuk video kali ni kita akan bercerita mengenai sebuah topik yang dah lama gila Carol tak ceritakan. Carol bukan tak nak cerita kisah seram, tapi setiap kisah seram yang dihantar kepada Carol akan review terlebih dahulu dan akan ditapis setiap satu persatu kisah seram yang dihantar. Kisah kali ini diceritakan oleh salah seorang sahabat Carol yang dimana Carol start kenal dengan dia masa Carol masih bekerja dekat salah sebuah pelabuhan di Johor. Tapi tak lama pun kita orang bersama. Lepas dah setahun lebih macam gitu, dia diarahkan untuk bertugas dekat Kuala Lumpur di atas sebab kenaikan pangkat, guys. So guys, baru-baru ni dia ada kontak dengan Carol untuk menceritakan kisah seram yang pertama kali dia pernah hadapi dalam hidup dia. And bila Carol dengar pun macam tak boleh nak brain sebab gangguan yang dia terima tu boleh dikatakan agak seram juga, guys. Due to respect, dia minta supaya nama dan lokasi rumah dia dirahsiakan untuk menjaga aib yang berlaku kepada beliau. Terima kasih kepada beliau lah sebab sudi untuk sharekan pengalaman beliau kepada kita semua. So, nama samaran Carol akan gunakan sebagai Zaid. And sebelum kita teruskan kisah ni, kepada anda yang minat dengan kisah seram, kisah jenayah, kisah pelik dan juga kisah misteri, anda boleh tekan butang subscribe yang ada dekat bawah sebagai tanda sokongan kepada channel ni, guys. Dan juga kalau tak keberatan, anda boleh tekan butang like yang ada dekat bahagian bawah tu juga sebagai tanda sedekah kepada Carol. Let's go. Pada bulan 12 tahun 2022, iaitu pada tahun lepas, Zaid ni dia diarahkan oleh company tempat dia bekerja untuk pergi ke Pahang dalam jangka masa 2 hingga 4 tahun macam gitu, guys. Maknanya dia akan menetap dan tinggal dekat Pahang selama 2 hingga 4 tahun, lebih kurang macam gitulah. So, tujuan company si Zaid ni hantar si Zaid dekat Pahang adalah si Zaid ni dia ditugaskan untuk manage projek yang company dia tengah handle di Pahang. And bila mana projek dekat Pahang tu dah settle, barulah dia boleh berpindah semula ke Kuala Lumpur sebab company diorang ni HQ-nya dekat Kuala Lumpur, guys. So, bila dah si Zaid ni diarahkan untuk buat kerja dekat Pahang selama 2 hingga 4 tahun, maknanya dia kena pindah rumah lah daripada KL ke Pahang. And rumah yang dekat Pahang tu pun actually company dia yang sponsor, guys. And berdasarkan apa yang si Zaid ni ceritakan dekat Carol, company dia ada sewa beberapa biji rumah untuk pekerja-pekerja company dia duduk, termasuk dengan si Zaid ni sekali lah. And rumah tu baru je disewa oleh company dia selepas company diorang ni mendapat projek di Pahang. So kiranya tinggal nak kemas-kemas barang-barang owner yang sebelum ni yang sewa dekat rumah sewa tu, and then basuh-basuh sikit dalam rumah tu, and dah boleh masuk barang and stay terus dekat dalam rumah sewa tersebut, guys. Jadi nak dijadikan cerita, pada satu hari pada bulan 12 tu juga dia terus ke Pahang and terus ke rumah yang company dia provide tu, guys. Bila dia dah sampai dalam pukul 4 petang macam gitu, dia pun masuk ke dalam rumah and tengok keadaan dekat sekeliling dalam rumah tu, guys. Dia scan dulu apa yang boleh dikemas, apa yang boleh dibuang, apa yang perlu dibongkarkan, apa yang perlu dialihkan. So, apa yang dia dapati, barang-barang owner lama ada sikit-sikit je, macam kabinet dapur, gerobok pakaian, chest drawer and beberapa lagi barang lain. So, tak fikir panjang, dia pun terus bawa keluar semua barang-barang owner lama. And then bila dah settle bawa keluar barang semua tu, dia pun nak cuci bahagian lantai pula, guys. Yelah, rumah lama kan, korang faham-faham sendirilah, dengan habuknya lagi, dengan kotoran owner lama tinggalkan lagi. So, dia jadi macam berkecah lah, senang cerita, dalam rumah tu. Jadi bila si Zaid ni nak cuci bahagian lantai, si Zaid ni pun terus ke bilik air and cuba untuk buka pipe air yang ada dekat dalam bilik air tu, guys. Tapi bila dibuka pipe air tu, tak keluar air. Jadi maknanya, korang faham sendiri jugalah, maknanya pipe air utama dalam rumah tu tak dibuka lagi. Jadi dia pun pergilah cari pipe air utama dekat depan rumah, dekat luar rumah, dekat dapur rumah, dan dekat belakang rumah. Tapi tak jumpa pipe airnya tu, guys. So, bila tak jumpa dekat area situ, maka ada satu je lagi tempat nak kena pergi, iaitu dekat loteng rumah, guys. Untuk pengetahuan korang, ada certain rumah teres dia punya pipe air tu dekat loteng rumah, guys. Even korang dah buka pipe air dekat depan rumah, tapi still lagi tak keluar air. Sebab apa tak keluar? Sebab pipe air utama dia dekat loteng rumah, guys. Korang tahu kan loteng kan? Dekat bahagian atas siling tu. So, nak dijadikan cerita, si Zaid ni pun terus ambil tangga yang dia bawa dekat dalam kereta dia, and then dia bawa masuk tangga tu ke dalam rumah dia, and then dia pergi ambil tangga tu, dia pergi terus panjat naik ke loteng,
cari pipe air utama tu guys. Sebelum kita go through dengan lebih mendalam, rumah ni sebenarnya jenis rumah 2 tingkat guys, double story house. Jadi dia punya loteng tu dekat tingkat 2, and pipe air utama tu pula berada dekat master bedroom punya loteng. Korang faham tak? Maksudnya atas master bedroom tu, ni master bedroom, atas master bedroom tu ada loteng, and kalau nak buka pipe air utama tu kena panjat masuk loteng dulu, and then kena cari pipe air yang ada dekat dalam loteng tu guys. Jadi bila dia dah panjat tu, dia pun suluhlah lampu torchlight. Sebab dalam tu kan gelap guys. Jadi dia suluhan lampu torchlight tu terhenti dekat satu benda yang ada dekat dalam loteng tu guys. Dia pun tak sure apa benda tu, dia just terus pergi ke benda tu, and bila dia dah sampai dekat depan benda tu, barulah dia nampak dengan jelas yang di mana benda tu adalah keris lama yang usang dan juga berkarat, siap dengan sarung dia sekali. Dan juga dekat sebelah keris tu, ini keris, dekat betul-betul sebelah keris tu ada satu mangkuk. Dia mangkuk makanan je, tapi mangkuk tu dia berwarna putih guys. And dekat dalam bahagian mangkuk tu macam ada bekas warna hitam, dia macam tumpuk warna hitam guys. Dia bercampur sini sikit warna hitam guys. Jadi dia terus bawa keris dengan mangkuk tu turun daripada loteng, tapi sebelum dia turun tu dia pergi buka dululah pipe air utama yang dari tadi dia cari tak jumpa-jumpa tu, and then lepas dah buka pipe air tu barulah dia turun guys. So after dia turun daripada loteng, tanpa berfikir panjang, si Zaid ni terus masukkan keris dengan mangkuk yang dijumpa dekat loteng tadi tu, dia masukkan dua benda tu ke dalam plastik sampah. Yelah, dia fikir buat apa nak simpan barang owner lama kan. Lagipun dia memang tak perlukan pun keris tu. So dia pun just masukkan je keris tu ke dalam plastik sampah, and bila dah siap kemas apa semua dekat dalam rumah tu, plastik sampah yang ada keris tadi tu pun terus diletakkan ke dalam tong sampah yang berada dekat depan rumah dia guys. Okey, dekat sini mesti kita macam dah pelik kan. Kalau dah melibatkan keris ni dah lain macam dah sebenarnya. Sepatutnya ataupun kebiasaannya, kalau terjumpa benda-benda yang pelik ni, kita akan rujuk dekat pakar perubatan Islam. Tapi kenapa si Zaid ni pergi buang keris yang dijumpa tu? Okey guys, cerita dia macam gini. Si Zaid ni guys, dia hanya tahu dekat dalam kepala otak dia yang di mana keris tu hanyalah salah satu senjata yang bersejarah dekat dalam Malaysia. And paling tidak pun sekarang ni orang kebiasaannya akan gunakan keris tu sebagai perhiasan dekat dalam rumah diorang. So the situation is the same, adalah sama dengan dia. Dia fikir keris ni owner lama buat perhiasan dekat dalam rumah tu, and bila owner tu dah tak pakai, dia pergi simpan dekat dalam loteng rumah dia guys. Dia fikir macam gitu. Actually si Zaid ni orangnya daripada kecil membesar dekat Jepun guys, and bila dah umur 20 tahun barulah dia duduk dekat Malaysia. Sebabnya dia ikut parents dia yang bekerja dekat Jepun, and bila mak bapak dia dah bersara daripada bekerja dekat Jepun tu, mak bapak dia pun balik ke Malaysia, and si Zaid tu pun follow sekali mak bapak dia duduk dekat Malaysia. Belajar apa semua tu semuanya sambung belajar dekat sini, and kerja pun dekat sini guys. So dia pun bagi tahu dekat Carol, dia memang tak ada terfikir langsung pasal mistik ke apa ke berkenaan dengan keris tersebut guys. Tapi sebenarnya keris itulah yang menjadi punca kepada segala-galanya yang akan berlaku selepas ni guys. Okey, so kita sambung balik selepas dia buang sampah tadi tu guys. Rumah dia ni macam Kero ceritakan tadi, rumah teres 2 tingkat. Depan rumah dia ada tempat parking kereta. Senang cerita kawasan luar rumah dia ni sama macam kebanyakan rumah teres 2 tingkat yang ada dekat dalam Malaysia guys. Rumah depan luar rumah ada porch, car porch. Lepas tu kat luar rumah tu ada pagar depan dia tu ada tong sampah. So guys, lepas si Zaid ni dah buang sampah dekat luar, dia pun masuk ke dalam rumah, and at the same time masa dia masuk tu, dia sandalkan pintu utama rumah dia tu dengan menggunakan penyendal lah. And after that dia pun pergi ke dapur and sambung mengemas balik, which is time tu dia nak kena mop lantai guys. Kiranya itu adalah part terakhir untuk hari itu, and jam pun dah menunjukkan pukul 7.30 macam gitu guys. Lepas dah settle mop satu rumah, dia akan terus henjut ke KL balik, and esoknya si Zaid ni akan datang dengan anak bini dia untuk masukkan barang and terus stay in that house guys. So masa dia dekat dapur tu guys, sambil dia tengah mop lantai tu, pintu utama yang berada dekat depan rumah dia tu dengan secara tiba-tiba terhempas dengan kuat. Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa semua, tiba-tiba je terhempas. Dan apabila Zaid dengar je bunyi pintu yang terhempas tadi tu, dia terus jengukkan kepala dia untuk tengok apa yang berlaku dekat ruang rumah tadi tu, apa yang berlaku dekat pintu rumah tu kan. Sekarang ni kan si Zaid tu dekat dapur, betul tak? Tengah mop lantai. Dia macam jengukkan kepala dia sikit ke bahagian ruang tamu depan, yang di mana dekat ruang tamu tu kan ada pintu utama rumah kan. Dia tengokkan sikit, dan apa yang dia nampak memang pintu tu tertutup dengan rapat guys. Dalam hati dia terhenti,
bukan aku dah sandal pintu ke tadi? Macam mana boleh terhempas ya? Dalam pada dia tengah berfikir tu, tiba-tiba ada bunyi tapak kaki orang tengah berlari, and bunyi tersebut datangnya daripada bahagian tingkat atas rumah dia, guys. Lepas tu Zaid macam, lepas tu si Zaid ni terus jerit tau. Oi, siapa tu? Lepas dia jerit tu, suasana dekat dalam rumah tu jadi macam diam kejap, and beberapa saat kemudian bunyi pintu terhempas dekat tingkat atas pula. Lepas tu Zaid menyigap, dia pergi ambil satu kayu macam kayu beluti tu kan. Dia pegang ke tangan kanan dia pegang sambil dia berlari naik ke atas rumah dia. Dia lari. Bila sampai je dekat bahagian atas rumah dia, dia tengok keadaan sekeliling. Dan apa yang dia dapati adalah dekat tingkat atas ada 3 bilik. And masa dia dah kemas bahagian tingkat atas sebelum ni, dia buka ke semua pintu bilik yang ada dekat atas. Dan sekarang ni, semua pintu bilik masih terbuka. Akan tetapi, hanya ada satu je pintu bilik yang tertutup, iaitu pintu bilik master bedroom, guys. So Zaid jalan sambil pegang kayu beluti tu macam standby untuk empuk kalau ada siapa-siapa yang keluar daripada pintu master bedroom tu nanti kan. Dia pegang, okey, dia jalan sikit demi sikit sampai je betul-betul dekat depan pintu master bedroom tu. Tak ada orang keluar lagi, jadi dia macam jerit lagi sekali. Oi, siapa tu? Kau keluar sekarang. And then ada satu suara, guys, daripada dalam bilik master bedroom tu. Serius, bunyi dia memang macam gitu. Itu apa yang diceritakan oleh Zaid kepada Khairul. Bunyi dia macam gitu, guys. Masa tu dia memang macam terkejut tau. Suara apa siap? Takkan suara manusia macam ni. And akhirnya dia macam dah nekat gila. Tangan kiri dia ni, dia pergi pulas tombol pintu tu. Tangan kanan dia dah standby dengan kayu beluti ni. Bila dia pulas sikit, dia pulas. Lepas tu dia tolak. Dia tolak pintu terbuka dengan besar. Dan bila pintu tu dah terbuka, badan dia tiba-tiba tertolak ke belakang tau. Macam seolah-olah macam ada satu angin yang tersangat kuat sampai dia boleh tertolak ke belakang. Tapi dia tak jatuh tau. Dia macam ke belakang sahaja, guys. And bila dia dah ke belakang tu, dia ke depan balik. Dia terus masuk ke dalam bilik master bedroom tu. And apa yang dia dapati, tak ada siapa-siapa pun dekat dalam bilik tu, guys. Yes, tak ada siapa-siapa. Dia masuk dekat dalam toilet, tak ada orang juga. And benda ni lagi macam membuatkan dia jadi keliru. Dia tak tahu sama ada dia tengah berhalusinasi ke, ataupun memang ada orang yang masuk ke dalam rumah dia ke, ataupun dia memang blur at that time ke. Jadi bila dia dah make sure memang tak ada orang dekat dalam rumah dia, dia pergi check masuk bilik sana, masuk bilik sini, masuk sana, masuk toilet dekat belakang. Atas ada 2 toilet. Dia masuk ke 2 toilet, dia tengok, dia buka loteng semua, memang tak ada orang. Lepas tu dia turun balik, and then dia sambung balik mop lantai. Lebih kurang dalam 5 minit macam itu, dia terus gerak ke KL, guys. Sebab esoknya kan dia nak kena datang balik untuk ambil anak bini dia kan. Jadi dia terus gerak je lah. Tak apa, dia tinggalkan dulu. Apa ni yang tak settle nanti esok boleh settle kan. Keesokan harinya, lebih kurang dalam pukul 2 petang macam itu, dia dah sampai dekat rumah di Pahang. So daripada pukul 2 petang sampai ke lewat malam, lebih kurang dalam pukul 11-12 macam itu, barulah dia siap unpacking semua barang-barang yang dibawa daripada KL. Macam contoh baju, drawer, kabinet, apa semua tu dia settlekan hari tu juga. Sebab hari esoknya dia dah mula busy untuk manage projek yang bos dia suruh. Kiranya macam dia banyak kerja lah untuk buat esok kan. Nak tak nak hari ni yang benda yang berat-berat dia akan settlekan dulu. Sebab dia tak nak bagi esok bini dia kemas benda-benda yang berat, guys. Jadi kiranya esok tinggal benda-benda yang ringan je lah, bini dia boleh tolong. So guys, lebih kurang dalam pukul 1 pagi macam gitu si Zaid ni pun dia macam pergi tidurkan anak dia dulu dekat dalam bilik anak dia. And bila anak dia dah tidur, barulah dia masuk tidur. Memang hari tersebut adalah hari yang sangat penat bagi dia. Kiranya macam dia tutup je mata, memang dia terus hilang. Akhirnya dia terus tidur lah maksudnya. And masa dia tengah tidur tu, guys, tiba-tiba Zaid ni dia dikejutkan dengan satu bunyi ketukan pintu bilik tidur master bedroom tu. Dia pun macam mama-mama yang dia bangun daripada tidur. Lepas tu dia pandang sebelah, dia tengok bini dia masih tengah tidur lagi. Jadi dia pun macam terus bangun daripada katil. Dalam keadaan mama-mama itu, dia pun buka je lah pintu bilik tu. Sebab kebiasaannya kalau dekat KL, anak dia yang akan ketuk pintu. Jadi dia pun bangun, and then dia macam biasa, dia bangun, lepas tu dia pergi dekat pintu bilik tu, and then dia terus buka pintu bilik tu, guys. And yes, memang anak perempuan dia yang ada dekat situ. Dia ada seorang anak je. Nama anak dia tu adalah Rina, guys. Itu samaran juga So lepas je Zaid buka pintu, and then Rina dekat depan pintu, and then Zaid pun tanya dekat anak dia, kenapa nak? Anak dia pun terus cakap macam gini, guys. Jadi Rina takut
Rina dengar ada orang panggil nama Rina. Si Zahid tanya lagi dekat anak dia, Rina dengar dekat mana? Rina dengar dekat bawah katil. Masa ni si Zahid terus teringat dengan kejadian semalam yang dia kena masa dia seorang-seorang tu guys. Lepas tu dia macam terdiam kejap. Lepas tu dia tengok muka anak dia. Okey, tak apa, jom. Dia ditemani Rina tidur dia pun pergi follow anak dia masuk dalam bilik tidur. So Zahid pun masuk dalam bilik tidur anak dia, and then dia pun suruh anak dia, si Rina tu, untuk baring and tidur. Sambil-sambil tu si Zahid ni borak-borak sikit lah untuk bagi macam calm ataupun bagi anak dia tu bertenang. Sambil tu tidur. So macam kira bagi comfort lah. Bila dah make sure anak dia dah betul-betul tertidur, dia pun tundukkan kepala dia ke bawah katil, and then dia tengok, okey, tak ada benda ni. Lepas tu dekat situ dia fikirlah, mungkin anak dia ni mimpi kot. Tak ada apalah. Lepas tu Zahid pun bangun daripada katil tu, and then dia pun terus masuk ke bilik tidur and sambung tidur guys. Tak lama lepas tu, Zahid terbangun lagi sekali. Kali ni ketukan pintu sama macam yang tadi, tapi ketukan pintu ni diselang dengan bunyi tombol pintu. Lepas tu dengar suara anak dia cakap, Daddy, mama, tolong, Rina takut. Lepas tu Zahid ni tengah tidur terus terbangun macam gitu. Dia terus bangun daripada katil, dia terus buka pintu. Kenapa? Masa tu Zahid memang nampak lah muka anak dia tengah menangis kan. Dia pun macam terkejut. Lepas tu dia macam memang gelabah kan. Si Rina tu cakap macam gini, Daddy, ada hantu mata merah dekat bawah katil. Lepas tu Zahid ni dia macam tak tahu dia nak buat apa. Dia terus lari masuk ke dalam biliknya Rina. Lepas tu dia tengok dekat bawah katil. Dia tengok tak ada apa pun. Dia pun fikir lah macam, ni mimpi buruk dia ni kan. Tak apalah. Lepas tu dia cakap dekat Rina, tak apa Rina, malam ni Rina tidur dengan Daddy dengan Mama So diorang pun tidur lagi sekali guys. Bila dah lama sikit macam itu, bila diorang dah lena tidur, dengan secara tiba-tiba satu ketukan yang sangat kuat sampai membuatkan semua dalam bilik tu tersedar tau. Tong! Bunyi ketukan tu sekali je, tapi semua terbangun dalam keadaan yang sangat terkejut tau. Macam asal ni. Bini dia pun tanya, bang, kenapa bang? Bunyi apa bang? Sebab memang kuat gila guys. Macam kebum, sampai boleh terasa tau dia punya gegar tu. And then Zahid pun macam sudah bangun. Lepas tu dia pergi buka pintu bilik. Dia pergi cek satu rumah tu, memang tak ada apa benda pun yang jatuh. Jadi dia masuk dalam bilik, dia tidur balik. Tapi bila nak cuba nak tidur tu, dia tak boleh nak tidur guys. Kira macam daripada malam tu sampai ke esok pagi dia nak bekerja, memang dia tak boleh nak tidur. Mata dia memang macam terbuka je. Tak tahu kenapa, tapi dia memang tak boleh nak tidur. Sampailah anak bini dia bangun daripada tidur, dia pun tak boleh nak tidur guys. Bila dah pagi tu, dia pun bersiap-siap untuk pergi ke kerja. Sementara anak bini dia dekat rumah. Sebab bini dia ni tak kerja guys, suruh di rumah sepenuh masa Alright, so pada hari kedua ni, waktu pagi Zahid pergi ke tempat kerja, and yang tinggal dekat rumah tu adalah anak bini dia. Nama bini dia ni, nama bininya si Zahid ni adalah Ayu. Ayu pun bukan nama sebenar, ianya adalah nama samaran. Jadi waktu pagi tu rutin Ayu ni kalau dekat KL, pagi-pagi dia memang akan bersukan dulu, lari dekat atas treadmill apa semua tu. And then benda tu pun sama juga dekat Pahang. Dia pun lari dekat atas treadmill, and then after that dah settle lari kat treadmill tu, dah bersukan, dia akan kemas-kemas sikit lah rumah. Kebetulan semalam ada beberapa barang yang belum settle kemas. Jadi after Ayu habis lari atas treadmill tu, dia pun sambung kemas sikit lah dekat dalam rumah tu apa yang ditinggalkan oleh suami dia. Kira macam kerja-kerja ringan lah, macam Kiro cakapkan tadi tu guys. So kejadian ni dia berlaku ketika Ayu berada dekat master bedroom, yang dimana pada masa tu Ayu ni tengah lipat baju guys. Dia tengah kemas-kemas bahagian drawer, kabinet, gerobok baju apa semua tu kan. So dalam pada dia tengah lipat baju, masa tu Ayu ni dekat atas katil tau. And then ada satu suara, Ayu. Suara tu daripada belakang Ayu tau. Dia macam gini guys, position dia. Actually position dia adalah berada dekat atas katil sambil tengah membelakangkan pintu tau. Maknanya badan Ayu menghadap ke depan dan belakang Ayu pula adalah pintu bilik master bedroom yang tengah terbuka. Jadi bila Ayu terdengar suara yang panggil dia tu datangnya daripada luar bilik, daripada belakang dia, jadi dia pun dengan secara automatik pusingkan kepala dia ke belakang. Umpama macam kita dengar orang panggil kita macam mana, kita macam segitu kan. Jadi bila dia pusingkan kepala dia, dia boleh nampak dengan jelas satu susuk lembaga hitam dengan badan yang penuh berbulu, mata merah, tengah berdiri dekat depan pintu bilik tu guys. Mata Ayu dengan perlahan dia terbeliak macam dan beberapa ketika tu dia terus jerit sekuat hati dia, and dia pusingkan kepala dia ke depan balik. Tadi kan dia macam gini kan, dia pusingkan kepala dia ke depan balik. Lepas tu dia tutup mata, dia baca sikit apa yang dia teringat dalam kepala, tak dia baca. Dalam beberapa saat macam gitu guys, Ayu buka balik mata dia, tolehkan ke belakang.
So slow dia tengok, okey dah tak ada. Lepas tu dia bangun, dia terus turun ke bawah guys. So masa dia nak on the way turun ke bawah tu guys, dia kan kena turun tangga kan. Jadi masa dekat tangga tu, dia dah boleh nampak anak dia berdiri tegak dekat atas meja makan dalam keadaan yang tak bergerak langsung guys. Macam gitu. Si Ayu terus jerit, Rina, kenapa kau? Sambil Ayu jerit tu, sambil tu dia jalan satu persatu anak tangga, dia turun ke bawah kan. Jadi bila dia jalan, bila dia sampai dekat sebelah Rina, jadi Ayu pun terus cakap dengan Rina macam ni, nak, kenapa ni? And then Rina punya kepala sikit-sikit, mata dia tu macam tajam tau guys. Pandangan dia tu memang tajam gila tau. Lepas tu bila si Ayu ni nak pegang tangannya Rina, dia terus macam dia tepis. Dalam kepala otak Ayu memang dah fikir, ini kalau macam gini memang anak aku kena rasuk ni. And tak cakap banyak, Ayu terus keluar daripada rumah. Dia jerit sekuat hati, tolong. Dia jerit tu dalam 3-4 kali jerit tolong tu. Tiba-tiba ada seorang uncle. Jarak rumah uncle tu dengan rumah Ayu selang 3 rumah guys. Ini rumah Ayu, 1, 2, 3. Ni rumah uncle tu. Lepas tu uncle tu keluar daripada rumah, dia terus lari kepada Ayu. And then terus tanya dekat Ayu, kenapa ni? And then Ayu pun cakap, tolong uncle, itu ada hantu dalam badan anak saya. Hayya, kena rasuk ke? Lepas tu uncle tu dengan Ayu terus masuk ke dalam rumah. And then bila dah masuk ke dalam rumah tu, dia memang nampak lah, uncle tu memang nampak Rina tengah berdiri dekat atas meja Macam gini, tegak sambil pandang diorang. Uncle tu macam terkejut. Lepas tu, okey, sekejap saya call AJK Taman ni bagi tahu dengan mereka macam mana nak settle ini masalah. Dalam pada tu, Rina pun call si Zahid untuk suruh balik ke rumah. Dalam 10 minit kemudian, ada 3 orang yang sampai dekat rumah tu. Diorang semua dalam keadaan yang kelang kabut. Diorang terus masuk ke dalam rumah. And then, diorang terus tanya dekat si Ayu, kenapa ni? Lepas tu Ayu terus cakap lah, bang, anak saya kena rasuk tu bang. Okey, sekejap. Okey, and then, salah seorang daripada 3 orang tu terus ke depan Rina and mulakan beberapa bacaan ayat suci Al-Quran. Dan beberapa ketika kemudian, salah seorang pakcik itu tanya dekat Rina. And then lepas dah settle baca apa semua tu, pakcik tu terus tanya dekat Rina, siapa kau? Kenapa kau kacau dia? And then Rina tu macam diam sambil tunduk ke bawah tau. Pakcik tu ulang lagi sekali, siapa kau? And then Rina punya body position terus macam, ini rumah aku, kenapa kau masuk rumah aku? Pakcik tu terus cakap lagi, ini bukan rumah kau, ini rumah diorang. Kau yang masuk rumah diorang. Ini rumah aku lama duduk sini. Diorang yang masuk rumah aku. Sekarang kau nak apa? Aku nak semua keluar daripada rumah ni. Kalau tak, aku akan kacau diorang sampai bila-bila. And then pakcik tu teruskan bacaan. And dia pun tak cakap banyak. Pakcik tu macam nak settle cepat. Dia terus pegang kepalanya si Rina tu. And dalam pada tengah pegang tu, dalam pada tu juga si Rina ni meronta-ronta, sakit. Lepas tu pakcik tu terus cakap macam ni, aku bunuh kau. Dalam pada tu, masa dia tengah cakap aku bunuh kau tu, jari telunjuk pakcik tu macam kelar lehernya si Rina. And Rina pun bila dah macam tarik macam gitu, bila dah habis macam gitu, dia terus terbaring atas meja macam. Tak lama kemudian, Zahid pun sampai dan Ayu pun ceritakan apa yang berlaku yang tadi tu. And pakcik yang berubat tu pun cakap dekat dia, rumah kamu ni ada banyak jin yang duduk. Seeloknya sementara ni kamu jangan duduk sini dulu. Pakcik risau kamu akan kena ganggu lagi. Pakcik sarankan kamu duduk dekat hotel ataupun dekat mana-mana tempat dulu. Pakcik akan cuba untuk bantu kamu. Esok malam pakcik akan datang semula ke sini. Kita tengok macam mana, insya-Allah. Pakcik tu nama dia Rahman guys. Jadi malam tu diorang satu family tidur dekat hotel. Keesokan harinya, pada waktu malam dalam pukul 9 lebih macam gitu, Zahid kembali semula ke rumah tu and sekali dengan Pakcik Rahman dan juga beberapa lagi anak buah Pakcik Rahman. So, masa sampai tu, Pakcik Rahman ni tanyalah dekat si Zahid ni, Zahid, masa kamu kemas rumah ni, kamu ada terjumpa apa-apa tak? Jumpa apa pakcik? Lepas tu pakcik tu bercakap lah, tak kisahlah jumpa apa-apa. Contoh macam kain kuning ke, kertas kuning ke, keris ke, apa-apa yang pelik lah. Oh, saya ada terjumpa keris dan juga mangkuk putih macam ada tumpuk hitam dekat dalam mangkuk tu. Jadi sekarang ni kampung simpan dekat mana barangnya? Saya dah buang pakcik. And then Pakcik Rahman bagi tahu, keris dengan mangkuk tu sebenarnya adalah alatan untuk pemujaan jin dan syaitan. Kemungkinan masih ada lagi barang-barang yang macam tu dekat dalam rumah
tersebut yang masih tidak dibuang. Itu pasal anaknya si Zaid yang si Rina tu kena rasuk. Jadi Pakcik Rahman terus cakap dekat si Zaid, boleh kamu tunjukkan di mana kamu jumpa barang tu? Saya jumpa di loteng barang-barang tu semua. Jom kita naik. Zaid dengan Pakcik Rahman dengan anak-anak buah Pakcik Rahman pun terus naik ke master bedroom, dan salah seorang anak buahnya Pakcik Rahman pun naik ke atas loteng. Dan bila dia naik tu, tak lama kemudian anak buahnya Pakcik Rahman pun turun daripada loteng sambil dia bawa 3 lagi keris yang dibalut dengan kain kuning guys. Setiap satu tu dekat setiap satu penjuru loteng tu guys. Maknanya yang satu tu dia jumpa dekat ujung sini satu, and then lagi satu dekat ujung sini, ujung sini, ujung sini. Semuanya dekat setiap penjuru rumah tu guys. Korang faham tak? And then Pakcik Rahman pun tanya dekat budak dia, kamu ada jumpa apa-apa lagi tak? Budak dia pun cakap tak ada. Okey, jom kita turun ke ruang tamu. So masa dekat ruang tamu, Pakcik Rahman pun cakap, barang-barang ni semua ada yang duduk dekat dalam. Dia gunakan barang ni adalah untuk melindungi diri dia daripada musuh-musuh dia. Dia tak sure sama ada owner rumah lama tu adalah bomoh ke ataupun dia adalah pengamal ilmu hitam, antara dua tu guys. Sebab orang yang sewa rumah tu sebelum ni, dia duduk tak sampai setahun pun dekat rumah tu guys. Jadi Pakcik Rahman tak dapat nak tahu, walaupun si Pakcik Rahman tu adalah AJK Taman Perumahan tu, tapi sebab orang tu pun tak campur dengan taman tu, jadi Pakcik Rahman pun tak berapa nak kenal sangat dengan orang yang sewa rumah si Zaid tu sebelum ni guys. Jadi Pakcik Rahman pun memulakan proses untuk perubatan Islam, and then selepas dah settle semua tu, Pakcik Rahman pun bagi tahu dekat si Zaid yang mana keris tu semua Pakcik Rahman akan bawa balik, and dia pesan dekat si Zaid lah, rumah ni rumah kosong dulunya, tapi kalau dah lama tak diduduki tu memang jin yang akan duduk dekat dalam tu. So Zaid pun memang sedar akan kesilapan dia, sebab dia sebenarnya memang dah lama jauh dengan Islam, dan perkara ni pun telah membuatkan dia jadi macam realize lah, dia sedar untuk kembali ke pangkal jalan. Jadi keesokan harinya dia pun menjemput beberapa orang kawan-kawan dan juga jiran-jiran yang terdekat lah, sebelah je kan, untuk buat doa selamat dekat rumah tu. Dan beberapa hari kemudiannya, bila diorang duduk dekat dalam rumah tu, alhamdulillah mereka tidak diganggu lagi. So guys, itu sahaja kisah yang dikongsikan oleh Zaid. Jadi apa iktibar dan pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah ni? Okey, yang pertama, kalau masuk rumah yang dah lama kosong, seeloknya kita memperbanyakkan bacaan ayat suci Al-Quran. Sebab kalau rumah yang dah lama kosong ni, biasanya memang ada jin yang duduk dekat dalam rumah tu guys. Yang kedua, sentiasa alert dengan benda-benda mistik ni guys. Ataupun kalau macam jumpa kain kuning ke, benda yang pelik ke, macam wafak ke, seeloknya rujuk dengan pakar perubatan Islam, sebab mereka boleh bantu anda guys. Jangan salah pergi pula. Itu pun betul juga. So saya rasa kalau ada apa-apa masalah, kita memohon daripada Allah sahaja guys, sebab dia lah pencipta kita guys. Kalau korang suka dengan konten-konten macam ini, korang boleh tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan, dan juga butang like sebagai tanda sedekah kepada Carol. Sekali lagi, Carol ucapkan kepada korang semua, terima kasih banyak-banyak sebab menonton video ni sampai ke penghujungnya guys. Thank you so much. See you on next video. Until next time. Assalamualaikum.